Saya nak share satu benda sebab dalam TV orang tak cerita benda ni. Dalam universiti pun orang tak cerita benda ni. Malah mungkin korang lepak dengan kawan-kawan korang pun dia tak cerita pasal benda ni. Kita kena faham. Dunia media sosial ni, ramai orang dia menggunakan media sosial ni untuk mencapai matlamat dia. Ada macam-macam matlamat orang. Yang pertama, untuk mendapatkan duit. Yang kedua, untuk mendapatkan pengaruh. Yang ketiga, untuk mendapatkan kuasa. Banyak sampai lunyai. Bila ada satu orang, dia buat konten. Saya bagi contoh. Dia buat konten yang mana konten dia tu menunjukkan rutin hidup dia dengan pasangan dia. Dia menunjukkan bahawa betapa bahagianya hidup mereka ni kepada khalayak umum dan di media sosial. Boleh dikatakan setiap hari adalah hari-hari macam-macam hari jadi. Hari Isnin ada video surprise hadiah hari jadi. Hari Rabu surprise hari mengingati ketika hari, ada macam-macam hari. Okey, dia buat rekodkan video tu dan dihadiahkan kepada pasangan dia dan ramai orang tengok. Sebila ramai orang tengok dan tak semua orang faham. Sebenarnya dia ada tujuan. Tujuan dia buat ni adalah, okey, katakanlah orang tu dia meniaga. Jadi tujuan dia buat macam tu supaya dia boleh bina ramai follower. Maka berbondong-bondonglah orang datang, terutamanya wanita. Kalau bab-bab macam ni lah, rumah tangga, kebahagiaan, makan di pinggan dan apa semua ni, wanita lah akan tertarik. Dan wanita-wanita ni yang dia tak faham, so dia akan rasa inilah contoh kehidupan yang paling bahagia sepatutnya. Now, apa berlaku? Dia akan mula bandingkan hidup dia dengan laki dia. Dan laki dia ni Baharom. Baharom ni cukup kuat kerja. Ditakdirkan Baharom ni baru-baru ni ketika corona bana telah ditamatkan perkhidmatan dia. Jadi Baharom sekarang ni tak ada kerja tetap. Jadi Baharom survive dengan jadi rider ataupun buat servis e-hailing. So pagi-pagi Baharom dah keluar rumah. Pukul 6 dah keluar rumah. Okay, malam dia nyak sampai 12 malam baru dia balik. Jadi Baharom ni keluar sebab dia tahu bahawa tanggungjawab utama dia sebagai anak jantan adalah to bring the food for the family. Untuk cari rezeki. Itu dia punya family first untuk Baharom. Lepas tu, jadi ada pula dia pula tengok media sosial, maka dia boleh bandingkan. Abang, dia kata, tengok macam orang ni bang, bahagia. Selalu ada dengan pasangan dia. Padahal video yang influencer tu up 3 minit je. 3 minit. Jadi Kak Rohani ni dia tengok, dia rasa tengok bang orang ni, dia hari-hari dia, hidup dia bahagia. Tapi orang tu up 3 minit. Satu hari ada 24 jam. Yang kita tengok 3 minit. Jadi saya tak cakap orang yang dia buat tu salah, tak. Itu adalah strategi ataupun konten dia untuk menarik penganut supaya bisnes dia jadi makin bagus. Tetapi bukan itulah kiblat kehidupan. Sebenarnya Kak Rohani, kalau dia kenang betul-betul, dia tengok betapa beruntungnya dia dapat suami seperti Baharom yang kuat kerja, yang menjadi seorang lelaki anak jantan yang bertanggungjawab, yang setiap hari keluar rumah. Okey, ketika hujan, ketika panas, tayar bocor, mak gad belaga dengan spek udang dan sebagainya. Macam-macam dia lalui kat luar sana. Bila balik-balik, telah dibandingkan hidup dengan apa yang orang tonjol kat media sosial ni. Kita kena tahu, sebab tak semua orang tahu guys benda ni. Sebenarnya, benda-benda ni semua adalah konten atas matlamat masing-masing. Jadi kita ni, sebagai orang awam, sebagai orang biasa ataupun orang yang tak terlibat dengan dunia konten dan sebagainya, kita mesti mempunyai satu kebijaksanaan untuk berfikir bahawa apakah benda-benda di media sosial ni yang aku boleh jadikan panduan hidup dan apakah perkara yang aku tak boleh jadikan dia sebagai panduan hidup. Sebab at the end of the day, ini adalah kemahiran setiap orang untuk melihat dari pelbagai dimensi dan sudut berkenaan dengan hidup dia.